Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Uhayyikum bittahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahul muslimun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Bertemu kita lagi di dalam perbahasan tafsir Nurul Ihsan penggal yang keempat. Pada menyatakan suratul Mulk, puja-puji tertentu dirafa' bagi Allah Ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang asalnya daripada setitik air yang tidak berarti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam mulia ini, nikmat Islam dan iman. Selawat bersulamkan salam buat junjungan besar kita Sayyidina wa Habibuna Syafi'una wa Dhurina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita menyambung kembali perbahasan kita dalam tafsir Nurul Ihsan penggal keempat, pada membahaskan suratul Mulk pada muka surat 209 insya-Allah. Dan sambungan kita pada malam ini ialah pada kalimat Qul huwallazi ansha'akum. Dah. Amman hadzal ladzi Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Baik. Jauh ke bawah pula ada kita. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ni fid darinil amin. Allahumma amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Adakah ini rezeki akan kamu? Adakah ini rezeki, ini yang rezeki akan kamu? Jika tahan Allah akan rezekinya, maka siapa yang rezeki kamu pula? Arti tiada yang beri rezeki kamu itu lain daripada Allah. Maka apa kerana kamu tiada sembahnya? Baik. Amman hadzal ladzi atu, apakah? Aliful istifham. Jadi soalan Allah tanya, apakah? Man, siapa-siapa? Hadzal ladzi yarzuqukum, yang boleh bagi rezeki kepada kamu. In amsaka rizqa, in amsak, kalaulah rezeki kamu tu ditahan oleh Allah. Kalau Allah tak bagi rezeki kepada kamu, Allah tahan rezeki untuk kamu, adakah siapa-siapa daripada Allah Ta'ala yang boleh menjadikan rezeki untuk kamu? Jadi pada ayat ini ialah ayat dipanggil istifham, ayat tanya. Dan ada jawab dia. Bila dah ditanya amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, jawabnya bal lajju fi utuwi wa nufur. Tetapi berpanjangan mereka itu pada takabur. Masya-Allah, berpanjangan mereka itu pada takabur dan lari daripada ikut yang sebenar. Masya-Allah, tabarakallah taala. Jadi ayat ni ayat Allah Subhanahu wa taala sindir manusia. Allah Ta'ala tanya dengan manusia yang menyangka kehidupan dia itu tadi kehidupan yang boleh memberikan kepada mereka tadi kesenangan, kenikmatan. Itu sebab dalam Fatihah, dalam tafsir suratul Fatihah jilid yang pertama, disebutkan oleh Fadilatul Tuan Haji Muhammad Sa'id bin Omar Qadi Jitra Kedah, dia kata apa? Pada membahas kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, ihdina itu bagi kami hidayah, berikan kepada kami. Dari ihdina ni, ihdi ni dari kalimat huda. Huda tu yang jadi hidayah, dia jadi hadiah, jadi petunjuk.
Ihdina, tunjukkan kami sirat al-mustaqim. Sirat ini maknanya haluan ataupun garis panduan ataupun tanda arah yang lurus untuk sampai kepadamu ya Allah. Jadi siapakah orang yang dapat garis lurus, yang dapat panduan berjalan kepada Allah Ta'ala? 4 golongan. 4 golongan tu siapa dia? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini orang yang betul-betul dapat petunjuk siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'am, iaitu jalan orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam ayat itu apa dia? Kaya, sihat, tubuh badan kuat. Itu nikmat yang dimasukkan? Bukan. Maksud nikmat siratal ladzina an'amta, nikmat yang kau bagi itu apa? Nikmat beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Siapa yang ada nikmat iman dan takwa tadi? Iaitulah para nabi. Siapa dia? An-nabiyyin, para al-anbiya. Itu nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Seramai 124,000 orang ramainya. InsyaAllah. 124,000 nabi ini tadi, mereka tergolong dalam kalangan orang yang an'amta tadi. Yang kedua siapa dia? Al-siddiqin, iaitu orang yang benar dalam urusan dia terhadap Allah dan manusia. Itu kita panggil siddiqin. Yang ketiga siapa dia? Asy-syuhada'u, orang yang direzekikan oleh Allah Ta'ala mati di dalam memperjuangkan agama Islam menentang kafir. Dan yang keempat siapa dia? Iaitulah yang disebut sebagai as-salihin. Apa tu salihin? Orang yang sentiasa melazimi kebaikan dalam kehidupan. Ini orang-orang yang dapat an'amta tadi. Bukannya orang yang dapat nikmat umurnya panjang, banyak bininya, banyak anaknya, banyak harta dia. Itu nikmat. Itu ialah perhiasan dunia sahaja. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan bagi dunia. Dunianya apa pula? Kita asyik cerita masalah dunia. Dunia, definisi dunia ialah barang yang menjauhkan kamu daripada Allah. Itu maksud dunia. Jadi sebab bila kata dunia ni, semua dunia ni, kita asyik cakap semua ni dunia ni. Apa maksud dunia? Dunia tu barang yang menjauhkan kita daripada Allah. Jadi harta dan anak-anak tadi dia bukan dunia. Dia cuma aksesori. Tu Allah Ta'ala, al-malu wal banun zinatin. Az-zinati maknanya perhiasan. Zuyinat, iaitu hiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Diberi pada mereka kesukaan pada syahwat kepada pasangan lawan jenisnya. Diberikan juga mereka tadi anak-anak. Diberikan harta pencarian. Diberikan harta yang banyak. Zahab, diberikan emas. Wal fiddah. Wal hailu musawwat. Diberikan, Allah Ta'ala jadikan itu semua apa? Zuyyina linnas. Dijadikan hiasan untuk manusia. Begitu juga al-mal wal banun tadi itu hiasan dunia saja. Tapi bagaimana kita meletakkan hiasan itu? Sama ada kita menjadikan dia dunia ataupun hanya perhiasan aksesori kehidupan saja. Ada orang yang diberikan harta, saat dia tak ada harta, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi bila al-mal, hartanya bertambah, dia makin jauh daripada Allah. Ada orang yang barangkali dia terjauh dengan Allah Ta'ala disebabkan banun. Apa tu banun? Anak-anak. Ini itu sebab minta maaf, Nasir minta maaf. Saya belum sampai usia situ untuk bercakap. Tapi ini apa yang ditegur oleh guru kami. Dia kata orang dulu-dulu, kalau anak tu main daripada Kuala Lumpur ko, balik daripada Kuala Lumpur, datang balik kampung, mak masak banyak-banyak. Mak masak kerana anak balik. Jadi dah hidang atas meja. Apa yang berlaku pada waktu tu, orang dah duduk atas meja, nak makan, tak boleh lagi. Apa kata mak? Nanti kejap, abah kamu kat masjid, tak balik lagi. Kita tunggu lepas isyak, abah balik, kita makan sama-sama. Ya. Tapi lah ni sekarang, ada orang yang lazim pergi masjid, dia tak pergi masjid. Ji, 3 hari tak nampak. Oh, anak balik. Anak yang ditunggu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Dia nunggu anak pula di rumah. InsyaAllah tabarakallah. Hingga dia meninggalkan urusan rutin hariannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam apa yang diperbahaskan oleh ulama, iaitu itu barangkali khawatir ia jadi dunia bagi seseorang. Kenapa? Barang yang menjauhkan ia daripada rutinnya mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak saya balik seminggu ustaz, jadi seminggu tak ke masjid. InsyaAllah ta'ala. Nah, ni dia jadi masalah. Padahal serupa kalau dia pergi masjid sejam, 2 jam, 2 jam je ke masjid. Ada baki 22 jam lagi dekat rumah. Tengoklah anak. Tengoklah cucu. Tak jadi masalah. Tabarakallahu ta'ala anu. Bukan tu sebab kata saya tak ada dalam tempat tu. Saya belum diuji Tuhan dengan masalah itu. Tapi ini apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. InsyaAllah. Jadi bila Allah kata, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Amman hadzal ladzi yarzukukum. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini iaitu ma'isyah. Apa makna ma'isyah? Mata pencarian. Dia beza dengan dunia. Ada orang kata, ada orang dia gaji 40, 50 ribu, 30, 40 ribu. Orang kata, oh ni dunia semua ni. Kena tinggal dunia. Mulutnya memang lazim menyebut kalimat dunia. Tetapi dia tidak tahu bahawa apakah definisi dunia. Beza mata pencarian dengan dunia. Apa tu mata pencarian? Kita panggil dia ma'isyah. Ma'isyah ni maknanya mata pencarian. Kita bekerja dapat rezeki untuk menafkahi diri dan juga tanggungan. Itu ma'isyah. Contoh, ada orang dia gajinya 30 ribu. Ini kerja pilot lah contoh misalnya. Banyak kali saya ulang perkataan ni supaya nak bagi faham. Sebab ada lagi kalimat ungkapan dunia. Kata orang ni dunia semua kata Masya Allah. Bila kita kata ma'isyah tu macam mana? Ada seorang pilot gajinya 30 ribu. Hari tu terbang daripada daripada Thailand balik ke KLIA. Sampai KLIA tengok masa banyak lagi sebab sampai awal. InsyaAllah dia tengok telefon, tengok TikTok. Ustaz tu tinggalkanlah dunia, siapa nak Allah Ta'ala tinggalkan dunia, kata Masya Allah. Dia pun terbuka hati nak berhenti kerja. Terbuka hati nak berhenti kerja. Padahal selama dia jadi pilot, gaji 30 ribu tadi, sembahyangnya dapat dijaga. Nafkah diri dan anak serta tanggungan dapat diberikan. Sedekah dapat dikeluarkan. Majlis ilmu dapat pergi. Kurang-kurang sebulan sekali dapat juga duduk majlis ilmu. Masya-Allah. Masya-Allah. Tapi bila dia dengar kata masalah dunia, gaji besar 30 ribu ni dunia, dia tinggalkan. Betul ke tidak kan? Tak betul. Itu bukan dunia, itu ma'isyah. Dunia ni mana? Entah mana? Gaji tak besar mana pun. Kita katalah gaji 900 je kerja supermarket. InsyaAllah. Pagi-pagi pukul 7 dah bangun dah. Kita bagi 6.30 dah bangun. Siap-siap nak pergi kerja. Sampai tempat kerja terus punch card. Lepas tu sarapan. Breakfast dulu. Kemudian terus memulakan kerja. Sampailah pukul 1 nanti lunch. Lunch diberi masa cuma setengah jam. Makan setengah jam. Tak dan sembahyang Zuhur. Nanti dia kerja, asar pun langgar. Nanti maghrib baru dapat nak balik. Penat badan. Isyak terlelap. Hanya kerana 900 tadi dia menggadaikan urusan ibadah dia kepada Allah. Meninggalkan urusan nafkahnya pada Allah. Ini yang kita kata dunia. Barang yang menjauhkan kamu daripada Allah. Tapi kalau barang tu tak kira nilai dia 100 ribu sekalipun. Tetapi urusan kita dengan Allah masih dapat dijaga. Maka itu kita panggil ma'isyah. Itu bila Allah kata, Amman hadzal ladzi yarzukukum. Ada yang menghalang rezeki kita. Masya Allah. Siapa halang? Allah. Allah hijab rezeki tadi. Allah tak bagi rezeki tadi. Aman. Apakah ada siapa-siapa yang boleh bagi? Selain daripada Allah. Sini Allah Ta'ala nak kiakan manusia tu bergantung harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia dan pergantungan manusia itu ialah pada Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, pada nasihat yang ke-20, dalam nasihat yang ke-20 tak saya insya-Allah. Apa kata dia? Dan hakikat riak. Apa itu riak? Iaitu riak ni apabila kamu memandang manusia itu besar pada pandanganmu. Itu saja. Maknanya gantung harap dengan orang. Maka bagaimana cara menghilangkan akan riak itu? Imam Ghazali kata, maka muasabahlah akan kamu bahawa manusia itu bergerak ia pada takdir Allah. Itu disebut Imam Ghazali sebut apa itu. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa yang berlaku, kita kena muasabah bahawa apa yang berlaku, adanya orang kaya, ada orang miskin, adanya orang yang berjaya, ada orang yang dapat memberi rezeki, diberikan rezeki. Ini semua orang yang duduk di bawah takdir Allah Ta'ala. Adapun yang empunya bagi rezeki, yang empunya bagi kuasa, yang empunya dunia dan alam ini, Allah.
Jadi kita langsung bergantung kepada Allah. Jangan tengok manusia besar. Kalau nak kita cerita besar, tak ada besar mana manusia ni. InsyaAllah Ta'ala. Manusia ni, dia ni kira-kira makhluk lewat. Kita panggil makhluk lewat. InsyaAllah. Dia bukan awal-awal dijadikan dia Tuhan. Kalau kita compare manusia dengan binatang, siapa jadi dulu? Binatang jadi dulu. Di compare antara manusia dan juga bumi, siapa jadi dulu? Bumi jadi dulu. Nak compare manusia dan juga langit, siapa jadi dulu? Langit jadi dulu. Nak compare manusia dengan malaikat, siapa jadi dulu? Malaikat jadi dulu. Kita ni kira bongsu-bongsu je lah ujung-ujung. Yang bongsu ni lah paling tengin, paling begik nak beribadat pada Allah Ta'ala. Subhanallah Ta'ala. Makhluk lain tak. Mereka tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua makhluk penghujung ni, siapa dia? Jinnati wan nas. Jin dan manusia, mereka ni yang paling banyak kufur kepada Allah. Makhluk Allah Ta'ala yang paling besar kalau kita nak buat perbandingan. Cerita nak kata aman, siapa yang boleh bagi rezeki tadi, kalau kita kata orang besar nak bagi rezeki, kita tengok makhluk Tuhan yang paling besar. Antaranya 5 makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang terbesar. Saya sebut beberapa je lah. Yang pertama, Arash. Al-Arashu. Arash Allah Ta'ala ni cukup besar. Yang kedua besar apa dia? Kursi. Itu kursiullah. Yang ketiga, langit. Subhanallah Ta'ala. Iaitu tibaqa. Samawatin tibaqa. Iaitu langit yang berlapis-lapis. Itu besar. Ini antara barang besar. Bila sampai ayat pada siri yang lalu kan kita dah bahas. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bila ditanya, ya Rasulullah, Allah Ta'ala mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan langit itu 7 yang berlapis. Tibaq, ini makna lapis. Tu sebab orang Arab dia ni tengok ada kita buat satu jenis kuih yang kita letak roti tu bakar, lepas tu bubuk inti. Dilapik satu, dilipat lagi, dia lipat lagi. Dia nampak roti tu berlipat-lipat, maka dinamakan roti itu murtabak. Dari kalimah asalnya tabaqah, iaitu lapisan, dipanggil murtabak. Baik. Sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bila Allah Ta'ala kata as-sama'u tibaqa, langit ni berlapis-lapis, berapakah bandingan di antara langit dengan langit? Langit pertama sampai langit kedua ni bandingan dia berapa lama? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandingan di antara langit pertama dan langit kedua mengambil masa perjalanan 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Nak lepas langit pertama ke langit kedua. Ada pun yang astronaut kita, angkasawan kita lepas sampai ke NASA, sampai ke bulan ke Marikh ke mana ke, itu masih langit pertama. Masih langit pertama. Langit kedua kata Nabi SAW, daripada bumi nak sampai ke langit lapisan yang pertama tu, iaitu sampai langit kedua, 500 tahun perjalanan. Langit kedua ke langit 3, 500 lagi. 3 ke 4, 500. 4 ke 5, 500. 5 ke 6, 500. 6 ke 7, 500. InsyaAllah. Berapa ribu tahun nak melepas naik ke atas? Kata Allah Ta'ala. Tapi inilah keajaiban Allah Ta'ala memperjalankan hambanya Muhammad 7 petala langit sampai ke Sidrah Al-Muntaha. InsyaAllah. Yang kalau kita nak lalu, dia tak boleh pakai kira angka masa berapa hari sampai, tak. Kiraan dia tu dengan kelajuan cahaya. Dia kena kira berapa tahun cahaya baru boleh sampai. Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita nak kira bumi ke Pluto saja, InsyaAllah. Dari bumi nak sampai Pluto tu berapa ribu tahun cahaya nak ambil masa sampai sana. InsyaAllah. Tu langit pertama tu. Masih dalam lingkungan. Bukan kita kata ni. Masih dalam lingkungan langit pertama. Dalam haulus sama'ul awal. Iaitu duduk dalam langit yang pertama. Belum merentas langit yang kedua. Batu sahabat tanya, bagaimana perumpamaan ni ya Rasulullah? Kata Nabi, Nabi pun ambil cincin. Nabi bawa mereka ke padang pasir. Nabi campak cincin tu di padang pasir. Nabi kata, Al-Khatam, iaitu cincin itu ialah langit pertama. Dan bandingan langit kedua yang mana ya Rasulullah? Ni padang pasir ni langit kedua, kata Nabi SAW. Luah padang pasir ni ialah langit kedua. Dan cincin tu langit kedua, padang pasir langit ketiga. InsyaAllah. Cincin langit ketiga, padang pasir langit keempat.
Cincin tadi langit keempat, padang pasir langit kelima. Cincin yang kelima, padang pasir keenam. Cincin yang keenam, padang pasir yang ketujuh. Subhanallah. Itu baru bahan langit. Dan di antara luas dan besarnya langit-langit Allah Ta'ala tadi, maka ditanya oleh para ulama, kaifa, bagaimana besarnya ataupun bagaimanakah perbandingan baina as-sama'u wal kursi, langit dan kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, langit itu ialah cincin dan padang pasir ni kursi Allah. Subhanallah. Dalam masalah kursi Allah Ta'ala ni tu sebab pada ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sebab allazi kursi as-samawati wal ard. Maka bila ditanya antara kursi dan arash, berapa bandingan dia? Cincin tadi kursi, padang pasir itu arash. Dan apakah kita akan melihat arash? Akan lihat. Himpun di padang mahsyar nanti, tiap-tiap orang yang sampai di padang mahsyar ketika mendongak dia melihat arash Allah di langit. Subhanallah Ta'ala. Dia kata gitu. Arash berada di bawah, arash berada di atas pandangan kepala-kepala ahli yang sedang beratur atau ahli yang sedang berkumpul di yaumul mahsyar. Maka mendongak mereka memandang kepada arash. Subhanallah Ta'ala. Arash ialah makhluk Tuhan yang paling besar. Jadi itu sebab tidak pernah ada orang bertanya, Ustaz, arash ni makhluk? Ya, arash ni makhluk. Jadi dia masuk syurga ke neraka? Masuk. Jadi bagi arash tidak ada masuk syurga tak masuk neraka dia, kerana luasnya lebih besar. Syurga boleh duduk di atas dia. Subhanallah Ta'ala. Ni nak katakan arash. Arash ni jangan kita bayang dia hamparan ke apa ke, dia satu makhluk. Makhluk yang Allah jadikan. Dan perbahasan berlaku dalam orang-orang yang kurang faham dengan perbahasan yang dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu, dia kata fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala jadikan alam ni dalam 6 masa dan kemudian ia istawa 'alal 'arsy. Ni maka kata Al-Imam Malik rahimahullah Ta'ala ketika menjawab, bertanya akan soalan ini ialah bid'ah, kata dia, masya-Allah. Dan menetapkan Allah itu dengan sifat di atas arsy itu kufur, kata Imam Malik rahimahullah Ta'ala. Jadi soalan tak boleh ditanya sebenarnya. Itu hak Tuhan. Dalam Al-Quran dia ada ayatum muhkamatuhunna ummul kitabi wa ukharru mutasyabihat. Dalam Quran dia ada ayat muhkamat, dia ada ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat ni itu ayat hukum, dia jelas. Ayat hukum ni ayat jelas. Ayat yang boleh ditakwilkan, ayat yang boleh bukan takwil, ayat yang boleh ditafsirkan langsung, kerana ayatnya jelas dan mudah faham. Tapi ada ayat nama dia ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni Allah Ta'ala kata mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya illallah, malaikat Allah. Warrasihuna fil ilm. Waw di situ waw bahas. Sekarang warrasihuna fil ilm. Ahli nahwu kata waw tu waw ataf. Sambung Allah dan orang yang diberikan ilmu. Tetapi ulama balaghah kata bukan. Waw tu di situ bukan waw sambung. Waw tu waw mula cerita lagi. Warrasihuna fil ilmina. Orang yang beriman, orang yang berilmu diberikan ganjaran yang lain. Ada cerita gitu. Ni nak cerita rezeki. Rezeki ni apa dia? Bukan barang yang masuk perut je. Orang ingat rezeki tu ialah barang masuk perut. Tak. Itu sebab kita minta pada Allah Ta'ala bila doa makan. Kita baca makan. Antara doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ini sebenarnya dia bukan doa makan. Ini doa nampak nikmat. Doa nampak nikmat. Makanan dihidangkan, belum nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Beli kereta, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya loan lulus Ustaz, kata dapat beli kereta besar sikit, Ustaz minta tolong doa. Kita pergi tepi kereta tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Betul tak betul? Betul lah kaedah dia. Allahumma, wahai Allah, barik lana, berkatilah fima razaqtana, pada barang yang telah engkau rezekikan kepada kami. Maksudnya apa? Lindungi kami ya Allah. Barang kau bagi rezeki pada kami ini, selamatkan kami daripada menggunakannya daripada benda-benda yang haram, dan selamatkan kami dengan sebabnya kami masuk neraka. Jangan jadi kami gunakan kereta ini untuk buat maksiat. Jangan kami jadikan makanan yang kami makan ini menegak tubuh badan kami, lalu kami lebih mudah untuk melakukan maksiat. Jangan jadikan tubuh kami bertambah umur-umur yang penuh dengan maksiat. Itu waqina azabannar. Kenapa tak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa adkhilnal jannah? Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah engkau berikan kepada kami.
Tu sebab masalah rezeki ni kita minta apa dia? Berkat. Tu je dalam hidup kita, berkat. Berkat ni jangan samakan berkat orang Jawa dengan berkat Arab. Dia lain. Insya-Allah tabarakallah taala anu. Kalau berkat orang Jawa ni, insya-Allah tabarakallah taala anu, yang dibunuh Allah taala. Ini perkara yang saya lihat masyarakat dah mula kata P. Ramli jarang-jarang buat, insya-Allah. Kalau dia buat majlis tahlil, insya-Allah tabarakallah. Sekarang ni habis dia tahlil, apa dia kata? Tuan-tuan, terima kasih sudah datang ke majlis tahlil pada hari ini. InsyaAllah jamuan ada di luar. Marilah sama-sama makan. InsyaAllah. Orang sekarang. Orang dulu dia tak bagi. Nak. Orang dulu baik kenduri kahwin, baik kenduri tahlil. Lagi kalau tahlil, habis je, taqabbalallahu minkum, inna minkum taqabbal ya karim. Cuba angkat hidangan pakai talam tak? Dia bawa letak talam satu. Kerana apa? Kerana ihtiram liduyuf. Kerana menghormati tetamu. Kita tetamu datang rumah, kita hidangkan makanan di depan tetamu. Ini kata guru kita. Bahkan kalau mampulah cerita dia, gaulkan nasi, nganga tamu, mereka suapkan. Insya-Allah. Sampai tak itu nak kata duyuf, dia nak menghormati tetamu tadi. Insya-Allah. Saya pernah, ceritanya minggu ni saya banyak cerita ni. Pernah pergi tahlil rumah orang Jawa. Insya-Allah taala anhu. Habis tahlil, insya-Allah taala anhu. Ini betul totok Jawa ni. Allah Ta'ala. Ini bukan Jawa yang keturunan dia. Dia totok betul. Cakapnya Jawa tu halus. InsyaAllah. Orang Kelaton agaknya. Allah Ta'ala. Dah habis daripada tahlil, datang bawa talam. Nasi daun pisang, dibubuh nasi tornado. InsyaAllah. Nasi tornado tu apa? Nasi tu bentuk bukit, turun macam tu. InsyaAllah. Dah bawa gitu, letak daun pisang, dia letak dengan nasi. Lauk tak ada lagi. Lauk kemudian datang. Satu mangkuk. Satu talam 4 orang. Kita tak makan di rumah orang tadi. Jadi satu talam 4 orang, katalah 1 saya, 2 Haji Akram, 3 Imam Gamal, lepas tu 4 orang lain. Kata. Dalam 4 orang kita sepakat, engkau uruskan. InsyaAllah. Jadi kata Haji Akram pun, aku urus. Dia pun selak tangan dia apa ini. Apa dia buat? Dia keratnya nasi tu jadi 4. Dikerat nasi jadi 4, dibagi plastik dengan daun pisang, masuk plastik, masuk daun pisang, campur lauk masuk dalam tu lauk, bungkus. Nah, ni ambil berkat tangan ketua motong tadi. Tu berkat daripada orang rumah, bawa balik. Sekarang dah, kita kan lagi kenduri, berkat tu dah siap bungkus dah. Nah, ambil berkatnya, bawa balik ni. Subhanallah ta'ala. Itu berkat tuan rumah yang bungkus. Sebenarnya, tetamu datang mengambil berkat daripada rezeki yang ada dalam rumah itu. Ini orang dulu punya. Subhanallah ta'ala. Jadi sebab rezeki kita minta berkat. Apa makna berkat? Berkat itu kata ulama, sedikit mencukupi, banyak boleh memberi. Itu baru berkat. Kalau sikit mengeluh, Allah tak cukup lagi tu ni, barang mahal, gula mahal, banyak ngeluh, tak cukup saja, insya-Allah. Kalau banyak kedekut, insya-Allah barakallahu taala. Dia ada banyak. Tak luak pun bagi orang, tapi tak mau, tak embuh kata orang, tak embuh hanya bagi pada orang, insya-Allah. Itu la yajuzul barakah, tidak ada padanya keberkatan kata ulama. Subhanallah. Jadi berkat apa? Sedikit cukup, banyak mampu memberi. Insya-Allah. Itu kita minta barik lana fima razaqtana. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan ambil nikmat yang pertama sekali atas dunia ni, apa dia? Yang pertama hilang nikmat ilmu. Itu pertama hilang, rezeki pertama yang hilang ilmu. Allah matikan para ulama. Itu sebab almarhum Abu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjar An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah taala mengatakan, ada satu pepatah Melayu, dia boleh kena pada tempat lain, tapi dia tak boleh kena pada ulama', kata dia. Kat ulama' tak boleh pakai ayat ni. Apa dia? Patah tumbuh hilang berganti. InsyaAllah. Patah tumbuh hilang berganti, hak lain boleh. Tapi kat ulama' tak boleh. Kat ulama' dia patah, susah nak tumbuh. Hilang, tak ada berganti. Kata dia, Masya Allah. Ini ulama' saja, kata dia, Masya Allah. Kalau ada pun ulama' yang datang terbit kali lepas daripada itu, tidak sekualiti ulama' yang dulu. Subhanallah ta'ala. Dia tak boleh, tak kena dengan patah tumbuh hilang berganti itu untuk ulama'. InsyaAllah. Adapun hak lain, boleh. Ujian pertama Allah tarik rezeki yang pertama atas dunia, ilmu Allah tarik dulu. Matinya tok-tok guru, matinya pembaca kitab. Yang kedua, hilangnya apa? Rezeki daripada sumber makanan. Barang asasi dah tak ada. Barang makan dah tak ada. Apa yang nak mengisi perut mereka tak ada. Bagi mereka yang kufur pada Allah, tidak melazimi perintah puasa, orang ni terbeban dengan ketiadaan makanan.
Nanti pada waktu ini bila datangnya, akan datang suatu waktu yang dijanjikan oleh Nabi SAW, masalah ini dapat dibantu. Makanan dah tak ada dalam dunia dan masalah ini dapat dibantu dan dapat diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara kedatangan Al-Masihud Dajjal. Maka Dajjal pun datang. Dajjal ni dia datang, dia macam sukarelawan. Dia datang macam sukarelawan, dia datang bawa beras, dia datang bawa telur, dia datang bawa telur ayam, dia bawa telur ayam. InsyaAllah. Dia datang bawa beras, dia bawa telur ayam, dia datang bawa minyak, bawa gula apa semua. Dan ketika itu orang nampak Dajjal datang, orang tak berjaga-jaga, oh Dajjal datang, lari, tak. Bahkan ketika Dajjal datang, orang sambut macam orang nak ambil bantuan makanan. InsyaAllah. Sebab kita dah terdesak, Allah uji pada ketika itu. Makanan tak ada, minuman tak ada, Dajjal pula datang. Aku ada bawa makanan ni. InsyaAllah. Mari, boleh ambil bantuan ni. Syarat dia satu je. Mari, syarat satu. Apa dia? Katakan, aku ini Tuhan kamu. Aku Tuhan, cukup dah. Bukan aku suruh kamu pergi pegang cangkoi, bukan aku suruh kamu pergi menajak, mengait sawit, menoreh getah. Tidak, kata insya-Allah. Kamu ambil je segala nikmat aku ni, maka ngaku aku ni Tuhan saja. Siapa yang mengaku Dajjal itu Tuhan, diberikan kesenangan sampai dia mati. Sampai mati dia kaya tak susah, insya-Allah. Tapi senang dia apa? Senang fid dunya faqat. Senang atas dunia semata-mata. Alah ustaz, kita plan-plan macam ni je ustaz. Kita ngaku je dia Nabi, kita ambil. Ni kau sekarang kata, alah tak sokong tak apa, yang penting ambil. Hak kita, kata Allah Ta'ala. Ada biasa guna itu, takut nanti Dajjal datang. Itu juga slogan dia, insyaAllah. Ambil je lah, yang penting kita umat Muhammad, makan kita nak pakai, kata insyaAllah. Boleh? Tak boleh. Waktu zaman Dajjal, dia tak boleh pakai benda ni. Waktu Dajjal, apabila Dajjal datang, siapa yang mengatakan, ya Dajjal anta Rabbi, hey Dajjal engkau tu Tuhan aku. Maka dipaling oleh Allah hati dia, selama-lamanya dia tetap dengan Dajjal. Dia tak ada jalan taubat dah. Subhanallah ta'ala. Itu sebab bukan kita ambil ringan dengan bercakap. Cakap saja tak jadi masalah kata kita. Tak, dia jadi masalah pada waktu dan ketika itu. Maka Dajjal dia datang, tidak ada satu lembah, tidak ada satu ceruk, tidak ada satu kawasan yang memiliki penduduk, melainkan kawasan itu akan sampai kaki Dajjal di situ. InsyaAllah. Dia akan sampai, dia akan pijak. Tuan-tuan, selamat, saya datang, alhamdulillah. Dan mana tempat yang Dajjal datang, pasti orang tertarik pada dia. Subhanallah ta'ala. Ini zaman, jangan tunggu Dajjal datang. Cukuplah influencer-influencer yang cakap menyalahi daripada apa yang difatwakan oleh jawatan mufti. Orang dah taat dah. Oh, influencer ni betul lah. Jawab mufti asyik haram aja kerja dia. Yang ini kita tak. Dia mendengar sesuatu perkataan yang lebih menyenangkan hati mereka berbanding hukum Allah. Hak ni yang Dajjal akan bawa nanti. Kamu nak apa? Nak cakap ini ni? Ya silakan. Satu je, aku Tuhan. Hak tu je. Kerana misi Dajjal, bila dia datang apa dia nak? Dia nak jadikan dunia ni satu agama. Satu dunia, satu agama. Iaitu agama apa? Agama menyembah Dajjal. Subhanallah ta'ala. Tu sebab bila kata, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kalau aku tahan rezeki kepada kamu, siapa boleh bagi? Kata dia, Dajjal boleh bagi. InsyaAllah. Dajjal boleh bagi? Tak. Dajjal pun makhluk yang tertakluk dengan takdir Allah Ta'ala. InsyaAllah. Dia terikat dengan takdir. Walaupun Allah bagi keupayaan kepada Dajjal, pada pandangan manusia seakan upaya Tuhan. Boleh memakmurkan tanah, boleh arah hujan turun, boleh hidupkan orang mati, boleh mengeluarkan hasil mahsul, boleh mengeringkan dan membasahkan tanah. Ni kerja-kerja Dajjal ni, seakan-akan makhluk kata, dia ada keupayaan seperti Tuhan. Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat selagi tidak keluar 30 ekor Dajjal. InsyaAllah. Yang 29-nya itu mengaku sebagai Nabi, yang terakhir mengaku sebagai Rasul, sebagai Tuhan. Kata barakallahu ta'ala. Maka bila Dajjal tu dah keluar nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat ketika itu, dia juga makhluk yang terikat dengan takdir. Dajjal ni Allah tarik satu daripada dia, apa dia? Allah tarik pada Dajjal rasa takut. Rasa takut dia Allah tarik pada Dajjal. Dajjal tak takut siapa pun. Dia nak masuk dalam lembah ke, dia nak masuk dalam gunung berapi ke, dia nak masuk dalam lautan dalam ke, ada nak naik atas jet ataupun ke langit ke, tak ada rasa takut. Sebab dia tahu dia tu takkan mati. Tu je. Aku takkan mati sebab Tuhan kata aku mati dekat Isa. Aku akan mati dibunuh oleh Nabi Isa di kota Ba'alut di Palestin. Berdekatan dengan Tel Aviv. Subhanallah. Ada satu kota namanya kota Ba'alut. Di situ ada satu mihrab. Di mihrab itulah Dajjal akan dibunuh.
dan dalam mihrab tu ada sebuah perigi, nanti Nabi Isa angkat Dajjal, masuk sumbat dalam perigi tu. Hadis sebut apa itu, Masya Allah. Dan ditanam, Dajjal tahu tempat mati dia dah. Dajjal tahu dah di mana dia akan dibunuh. Bahkan kata Abu Ya'syah Ahmad Fahmi Zamzam dalam kitabnya Aqrabatus Sa'ah, ketika membahas Dajjal, nampak Nabi Isa, lemah badan Dajjal, luruh seperti garam disiram air. Ini kata dia, lembek, dia tak boleh lawan dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni bukan Dajjal je yang akan lari daripada Nabi Isa, orang kafir pun lari. Kenapa? Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam ketika dia datangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dia akan membunuh orang-orang kafir dengan nafas dia, insyaallah. Siapa yang kena nafas Nabi Isa mati. Subhanallah taala. Itu sebab mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Isa apa dia? Menghidupkan orang mati. Dia punya mukjizat hidupkan orang mati. Dia mampu menghidupkan orang mati. Dan ini juga Allah bagi pada Dajjal. Dajjal boleh hidupkan orang mati. Subhanallah taala. Dajjal boleh mematikan dan dia boleh menghidupkan orang mati. Itu punya hebat Allah Taala bagi pada dia. Tapi Dajjal pun dia ambil rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab layak tak Dajjal jadi Tuhan? Tak layak. Itu sebab syarat nak jadi Tuhan ni kena tahu. Kalau tak semua orang ngaku jadi Tuhan. Ayah Pen jadi Tuhan juga kata dia. Masya Allah Taala. Kerajaan langit lah, macam-macam lah. Sekarang ni kerajaan langit dia dah bukan kerajaan dah kata diorang, dia swasta. Masya-Allah tabarakallah taala. Dia kata kerajaan langit dah tak kerajaan dah swasta kata pengikut dia. Masya-Allah tabarakallah taala ala kulli hal. Tapi hakikatnya tahu kita syarat nak jadi Tuhan tu ada tak? Ada. Bukan sewenang-wenangnya jadi Tuhan, tak. Syarat nak jadi Tuhan tu ada syarat. Kalau menepati syarat tu, mengaku Tuhan jadi dah Tuhan, tak ada masalah. Tak ada salah orang nak menjadi mengaku Tuhan dengan syarat dia melengkapi dua syarat jadi Tuhan. Apa syarat nak jadi Tuhan? Yang pertama, al-istighna'u an kulli ma siwa. Pasti dia terkaya daripada segala sesuatu. Dia tak berhajat pada yang lain, dia tak ada berkehendak pada yang lain, dia kaya. Dan iftiqar, berhajat sekalian yang lain tadi kepada dia. InsyaAllah. Kalau dia kaya sekalipun, dia tak hajat pada yang lain. Tetapi yang lain pun tak berhajat pada dia. Tak layak juga jadi Tuhan. Tak layak jadi Tuhan. Oh, dia ada kuasa, dia hebat, begini. Tapi orang tak perlukan dia. Makhluk tak perlukan dia. Iaitu hawadis tak perlukan kepada Khalik tu tadi. Khalik yang tadi itulah, bukan Allah. Pencipta tu tadi. Dia boleh cipta macam-macam. Tapi yang macam-macam tu tak perlukan dia pun. Subhanallah ta'ala anhu. Maka layak jadi Tuhan? Tak layak juga jadi Tuhan. Itu sebab nak dapatkan al-istighna' an kulli ma siwa dengan iftiqar tadi tu, ma'adaduh tadi, iaitu iftiqar tadi, syarat dia mesti terikat dengan aqaidatul khamsin, akidah 50, insya-Allah. Itu kalau masuk tauhid lah. Nanti kalau ada pengajian tauhid, minta Ustaz tauhid syarahkan. Akidah ni dia akidah sifat 20. Ada sifat 41. Tambah dengan 9 sifat iaitu yang lain, bukan sifat Rasul, sifat tambahan dalam tu, dalam sifat 20 diperbahaskan. Jadilah akidah 50, jadi akidah 60, jadi akidah 63, jadi akidah 68. Ini siapa cakap? Bukan saya cakap. Ini titah dan tulisan daripada almarhum Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan yang ke-30, iaitu Sultan Alang Iskandar Shah Qaddasallahu lahu wa ra'ah. Di dalam kitabnya Risalah Iskandar Shah. Tabarakallah ta'ala anhu. Baik. Maka tak ada orang yang boleh bagi rezeki. Tetapi apa yang berlaku? Manusia tu sombong. Ballajju fi utuwin wa nufur. Utur. Dia ini ada rasa bongkak. Tetapi berpanjangan mereka itu takabur. Masalah takabur ni, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Al-kibriyai imami wa azami idhari. Sesungguhnya takabur itu ialah serbanku, dan membesar diri itu takabur itu serbanku, dan sombong azamah, sombong dengan rasa besar diri itu ialah pelekatku. Barang siapa yang cuba merampasnya daripadaku, akan kucampakkan ia ke dalam neraka Jahannam. Wa ma ubali, tanpa aku peduli dia tu siapa. Dia tu nabi ke, dia tu rasul ke, dia itu wali sekalipun, atau dia itu ahli ibadat maupun ahli maksiat, aku campak, aku tak peduli dia itu siapa. Sebab dua ni hak aku. Masya-Allah. Kalau kita baca dalam terjemahan, dia kata al-izami idhari, maknanya dan merasa besar diri itu ialah selendangku.
Tapi kalau dalam terjemahan izar itu maknanya kain plekat. Juga sama juga artinya. Syata barakallah ta'ala anhu. Ala kulli hal. Jadi itu sebab kita lihat manusia ni ciri-ciri mereka nanti ialah mereka yang ditahan rezeki oleh Allah Ta'ala. Mereka macam sombong dengan Allah Ta'ala. Dan berlaku tak pada manusia? Manusia dia tak balik kepada Allah Ta'ala. Katalah berlaku gempa bumi. Tanah runtuh. Air laut pasang tinggi tenggelam banjir. Apa dia punya alasan? Dia kata, Allah Ustaz, ini faktor muka bumi. InsyaAllah. Ini bencana alam sampai waktunya bencana. Tanah runtuh, itu faktor muka bumi. Tsunami berlaku, faktor muka bumi. Dia tak tahu tiap bencana yang Allah Ta'ala turunkan atas dunia ni ada sebab. Mesti ada sebab. Tanah runtuh kenapa? Banjir besar kenapa? Hujan tak turun, kemarau kenapa? Ini semua teguran Allah Ta'ala. InsyaAllah. Tapi dia tak pandang itu. Dia pandang teknologi. Dia kata apa? Ini semua ni faktor alam. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara telah terzahirlah. Nampak pada pandangan mata kita fasadu, kerosakan. Kerosakan, kebinasaan, kehancuran. Fil barri, di daratan, wal bahri, dan dalam lautan. Bima kasabat aidinna, sebab tangan-tangan anak Adam, tangan manusia ni tadi. Tapi manusia tak nak ngaku. Dia kata ini kata kerja alam. InsyaAllah alam yang bersalah. Padahal setiap hari 4 makhluk terbesar atas alam ni mohon pada Allah. Atas bumi ni siapa dia? Iaitu as-sama'i wal jabali wal langit, bumi, laut. Allah SWT satu lagi, angin. InsyaAllah 4 benda ni dia berdoa pada Allah Ta'ala every day. InsyaAllah kita kata bahasa Jawa sikit lah keluar. Setiap hari tanpa gagal dia berdoa pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kata langit, ya Allah izinkan aku jatuh berkeping-keping ke atas anak-anak Adam. Kata gunung, ya Allah izinkan rujjatul jibal, bagi aku ni bergegar, aku bukakan bumi, aku tanam semua sekali dalam ni ya Allah. Kata laut, ya Allah izinkan aku menghamburkan air ke daratan, biar aku habiskan anak Adam. Kata angin, ya Allah biar aku datangkan taufan jadi bencana kepada anak-anak Adam. Sebab apa? Jadikan kami ni menghancurkan anak Adam yang kau dah bagi nikmat pada mereka, kau bagi rezeki pada mereka, tetapi mereka tidak bersyukur kepada engkau ya Allah. Masalah syukur je. Makhluk lain protes terhadap manusia kerana manusia tak kerti bersyukur. Itu saja. Kata Allah Ta'ala pada keempat-empat makhluk azim tadi, makhluk yang besar ni, Allah kata apa? Wahai sekalian, al-jabali was-sama'i wal-hawa'i wal-bahr. Hai langit, hai gunung, hai angin, hai gunung, langit, angin dan air. InsyaAllah. Ana khaliquhu. Aku yang menjadikan mereka. Aku lebih kenal mereka. Aku tahu tentang mereka. Biarkan urusan mereka, aku yang aturkan, jangan kalian masuk campur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tapi besok dia minta lagi tak? Dia minta lagi. Dialog tu berlaku lagi dengan Allah Taala. Bila diberi kesempatan untuk bergegar, tu sungguh-sungguh dia bergegar. Gunung yang paling besar di Nusantara pernah meletup. Antaranya gunung apa? Itulah namanya Gunung Krakatau. Krakatau yang ada di Jakarta. Letupan dia sampai, dia punya letupan di Krakatau, abu dia sampai Sri Lanka. Subhanallah ta'ala anu. Ketika itu mengorbankan berapa ramai? Ratus ribu orang mati dalam letupan itu. Krakatau meletup, habis. Dia meletup bukan buf, meletup ke itu. Dia meletup, letuf. Itu kita panggil apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'a ala khashi'a. Pum, dia meletup betul-betul. Dia bukan buf, keluar api atas tak. Dia pum, meletup. Gaib gunung tu pada pandangan. Tak ada dah gunung Krakatau. Selang daripada 5 tahun ke 7 tahun, timbul satu ledakan bumi, pum. Naik 3 biji gunung baru, kita panggil anak Krakatau. Subhanallah. Dan apa yang berlaku di Indonesia, kalau Merapi meletup, anak Krakatau meletup, cukup 3 gunung meletup. Merapi di Padang, Merapi di Tanah Jawa, kemudian Krakatau di Jakarta. 3 dia meletup, hilang Indonesia daripada peta dunia. Subhanallah ta'ala. Itu sebab ada kaitannya gunung dengan alam. Dan tanda besar kiamat nanti salah satunya bila gunung memberi protesan.
Kita selamat. Kita kata, Ustaz, saya belajar geografi, Ustaz. Bukan tak belajar. Gunung ni terbagi pada dua. Satu namanya gunung lipat tua, satu gunung lipat muda. Ada yang di Indonesia tu gunung lipat muda, Ustaz. Dia lingkaran api Pasifik dan magma bahan bakar bawah bumi masih kuat. Sedangkan di Malaysia ni gunung lipat tua, kata dia, Masya Allah. Gunung lipat tua tidak menghasilkan magma ataupun menghasilkan lava untuk meletup. Tak ada, Ustaz. Benda ni, ini yang kita belajar. Jangan buat bahasa. Di Ranau tu pergi tengok, Masya Allah. Di Poring. Dia bawah gunung Kinabalu tu, daripada Ranau kita akan pergi Poring. Di Poring tu tempat kolam air panas. Saya membahas dengan guru tentang masalah, kami ngaji ilmu falak. Dalam perbahasan falak tu cerita langit, tapi masuk cerita bumi. Apa dia? Gunung Kinabalu tu puncaknya di Ranau. Tapi kakinya di Kalimantan. Contoh barakallahu ta'ala tu. Kaki gunung Kinabalu tu apa itu? Itu kita nampak. Dia punya akar jaluran bawah dia tu. Jaluran bawah dia tu sampai ke Kalimantan. Dan dia melalui lingkaran api Pasifik. Malaysia dia tak kena. Sebab Malaysia dia duduk melingkar api itu je. Dia kena ke Indonesia. Tapi sekali dia meletup, lebih kuat daripada Hiroshima dengan Nagasaki punya nuklear. Contoh barakallahu ta'ala. Ini Masya Allah. Dulu dia bagi hint sikit je, gegar tu tutup, patah dongki, nose of donkey Kinabalu tu, Masya Allah. Dia patah sikit je situ. Ranau berapa banyak rumah tenggelam, tanah terbuka, sikit je gegarnya pasal Mak Saleh 7 orang bogey di atas. Masya Allah Ta'ala tu. Kata dia orang, dah pasal bogey tak, Masya Allah ala kulihan. Tapi hakikatnya nak bagi tahu, Allah kalau nak binasakan alam, Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Qari'ah tak? Dalam kata apa? Dan kamu melihat gunung itu berterbangan umpama kali katu. Gunung dia akan terbang. Masya Allah. Gunung ni dia bukan bumi. Siapa kata gunung bumi tu, saya nak jumpa jugalah, Masya Allah. Gunung dia bukan bumi. Quran kata, alam naj'alil arda mihada, dan kami jadikan bumi ni hamparan. Satu tapak yang kosong. Wal jibala autada, dan kami ciptakan gunung ni bubuk kat situ. Dia kedudukan, dia terduduk. Gunung ni dia bergerak. Gunung dia bergerak dengan puncak-puncaknya. Suatu barakallahu ta'ala anu. Jadi gunung ni dia membesar. Pakar gunung mengatakan, gunung membesar 1 tahun, besar dia naik 32 mm. Kalau batu yang dekat tempat tabung haji tu kita percaya boleh besar. Kita kata kecil dulu batu tu, Ustaz, sekarang dia dah besar. Lagi Kinabalu, lagi Gunung Jerai, lagi Gunung Liang. Kalau yang paling dekat sini, Tanjung Malim lah, Gunung Liang. Liang Timur dengan Liang Barat. Barakallah. Nak naik pun 2 hari sampai puncak Liang tu. Barakallah ta'ala anu. Itu dia membesar. Barakallah. 32 mm setahun. Kalau Tuhan nak jadikan dia rezeki pada kita meletup, habis. Bukan rezeki tu, musibah. Bila Allah nak jadikan musibah, dia meletup. Boleh tak dia meletup? Boleh. Sebab Allah kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung tu boleh meletup sebab apa? Bukan sebab ada gunung berapi, bukan sebab ada magma, tapi dia boleh meletup kerana khasyatillah, kerana ketakutan dia kepada Allah Taala. Tu saja. Bila Allah suruh dia meletup, meletuplah dia. Kita boleh buat apa? Contoh barakallahu ta'ala tu. Kita duk bayang senjata canggih manusia dan sebagainya, tapi makhluk Allah di sekeliling ni sentiasa memandang kita dengan pandangan yang keji terhadap orang-orang yang tak bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat rezeki yang Allah bagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, sungguhnya siapa yang aku dah kurniakan nikmat, aku bagi rezeki pada dia, syakartum, dia syukur pada aku, azidannakum, aku tambah lagi untuk dia. Wala in kafartum, tapi siapa aku bagi rezeki, dengan rezeki tadi dia buat kerja yang kufur kepada aku, dengan rezeki tadi dia buat maksiat pada aku. Ada orang cakap, suka hati saya lah Ustaz, duit saya, harta saya nak buat apa ya saya lah. Allah kata azidannakum wala in kafartum, dia kufur pada aku, inna azabi lasyadid. Cuma perbahasan azab syadid, ulama sebut dalam tafsir, al-azab syadid fi dunya wala fil qabr wala fil akhirah. Kata dia, adakah azab tu di dunia, di dalam kubur, atau di akhirat? Manusia tabarakallah. Mana-mana tempat daripada 3 tempat yang disebutkan tadi, boleh saja Allah Ta'ala nak turunkan azab. Manusia tabarakallah. Boleh. Terhadap siapa? Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat. Allah, saya kan nak cerita ni, nanti orang marah saya, tapi saya kena khabar. Di antara Allah tarik nikmat besar, hari ini saya dapat kesedaran, insya-Allah, sebagaimana saudara kita yang ada di Syria. InsyaAllah. Saudara-saudara kita di Syria tak dapat makan, susah cari makan. Perang saudara tidak berpengakhiran, tak nampak akhir lagi, perang aja. Cuma kita sekarang ni dilihatkan dan dipandangkan terhadap isu Palestin.
Tetapi isu yang ada di Syria masih serupa. Dia orang mengambil kotak, potong kotak tu macam mana? Masa saya mengaji tu dipotong kotak karton tu. Kotak coklat tu lah. Kotak yang karton kotak karton apa dia? Boleh lah. Kotak tu dia potong petak-petak celup dengan air putih. Dia makan kotak, insya-Allah. Anggap biskut jadilah makan celup. Yang ngutip di tanah runtuh apa kau cari? Cari roti hancur, insya-Allah. Makan. Bila menang balik kita dengar khabar, ustaz, dia ada satu cerita orang Syria ni, dia ada satu aib. Apa aib dia? Kalau kita makan habis, insya-Allah. Kita makan nasi tu kan makan sepinggan, mesti kena tinggalkan paling tidak setumpuk. Masya-Allah tabarakallah. Kalau habis licin, orang kata dia ni pelahap. Masya-Allah taala. Jadi menjadi adat bagi mereka buang makanan. Dulu ada setengah daerah, kita tak kata keseluruhan, setengah daerahnya mereka buang makanan kerana nak menunjukkan kemewahan rezeki. Subhanallah taala. Hak ni tu sebab saya cakap kalau saya khabar ni orang ngaji Syria marah. Ustaz Ridwan ni apa tahu bukan pernah pergi Syria. Subhanallah taala. Perkara ni berlaku sebab housemate saya daripada Syria. Dia mengaji di Ribat Fatah subhanallah taala di Syria. Kemudian bila perang berlaku di antara Muhammad Asad Al-Hafiz kemudian dia lari ke Mesir, duduk dengan saya di Mesir, insya-Allah. Yang ini dia khabar, orang Mesir dengan orang Syria lain, kata dia. Orang Mesir makan tak habis tu aib. Kalau orang Syria makan habis tu aib, kata masya-Allah tabarakallah taala. Ada beza di situ. Jadi bila Allah Taala tarik nikmat rezeki, kita pun tak boleh nak kata apa. Tu syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid tu berlaku. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pula. Tu habis cerita rezeki. Orang tak ada rezeki pun belagak ni pepatah Melayu dengan apa? Melayu Perak je, Melayu lain saya tak tahulah. Biar papai asal bergaya kata masya-Allah tabarakallah taala. Makna dah papai pun tak mau mengaku lagi dia susah. Masya-Allah tabarakallah taala. Jadi tu sebab kata ballanju fi utuwi wan nufur. Insya-Allah. Walaupun dia tak ada rezeki, dia dok tak kabur, dia rasa dia besar lagi dan ketika tak apa dan dia lari daripada ikut perintah Allah, tak nak ikut perintah Allah taala juga. Dia rasa Allah bagi musibah pada dia, maka dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udzubillah, dan kita minta lindung pada Allah daripada penyakit-penyakit yang demikian rupa itu tadi. Dan kita minta lindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Kita minta lindung daripada fitnah dajjal wal fitnatul mahya, dan fitnah kehidupan. Ini zaman kita sedang berada di zaman fitnah kehidupan. Kita dengar berita Palestin perang. Mereka berjuang bermati-matian, mempertahankan akidah, mempertahankan tanah air. Mereka mati di Palestin, syahid. Bagaimana kita yang di Malaysia hari ini dengan isu negara kita yang lebih teruk, Allah datangkan ujian kita teruk lagi. Kita bukan berperang dengan senjata. Kita dalam Malaysia sekarang sedang berlaku peperangan dipanggil Ghuzwatul Fikr, iaitu perang pemikiran. Minggu yang lalu kita tengok berhimpun anak-anak muda di Kuala Lumpur, menubuhkan satu persatuan, satu tubuh, apa dia? Persatuan Etis Malaysia. Subhanallah taala. Siapa dia? Anak-anak muda. Insya-Allah. Lingkungan bawah 40 tahun mereka berkumpul ramai-ramai. Mereka mewartakan, mereka mengisytiharkan diri mereka etis. Jadi tak ada agama dan tak percaya pada Tuhan. Kalau buka di Facebook kita ada Etis Melayu. 50,000 pengikut dalam tu. Subhanallah taala. Kita tak nampak permainan dakwah jarum halus yang dimasukkan dalam negara kita. Kita nampak ujian yang berlaku di Palestin, kita nampak ujian yang berlaku di Burma, kita nampak ujian yang berlaku di India, kita nampak ujian yang berlaku di negeri orang. Tapi ujian dalam negeri kita ialah Allah sedang uji bagaimana iktiqad dan juga kecekalan dalam memahami agama terhadap anak-anak nusa bangsa ni. Subhanallah. Ini dalam masalah watan. Kalau kita bahas benda ni panjang pula, tapi ini yang berlaku. Dengan isu ni sedikit, baru minggu lepas dah, insya-Allah tabarakallah. Sedikit bini ramai suami. Insya-Allah tabarakallah taala. Saya pejabat agama kecoh benda ni, insya-Allah tabarakallah taala. Bini banyak suami. Dia dah ada suami. Pakat suami dengan bapa perempuan. Pakat. Yang perempuan ni pergi kenal dengan laki-laki lain tu masuk Minang diterima. Duit antaran dapat pergi akad nikah. Duduk 2 hari, 3 hari dengan pengantin laki baru. 3 hari lari cabut balik dengan laki lama. Subhanallah taala. Barang semua ambil. Kahwin dengan laki lain. Padahal laki dia masih ada. Pak mentua dan juga laki masih main-main peranan dalam cerita ini. Dunia kita. InsyaAllah.
Ustaz nak cerita macam ni buat pening kepala je lah Ustaz. Tak apa ambil tahu pula. Sebab kita tak cakna. Kita barangkali bangun pagi, kita datang sembahyang subuh, kan pukul 7.30, pukul 8 pergi roti canai, sapedek, roti telur, sarang ke apa ke, Masya Allah. Sembang sikit, Masya Allah. Nanti balik lelap sekejap. Balik kerja lelap sekejap. Pergi kebun kan aku lihat. Zuhur datang masjid. Kita duduk dalam bi'ah masyarakat Islam. Kita duduk dalam bi'ah yang sejahtera. Tapi risiko yang akan ditanggung oleh generasi yang akan datang ni yang kita kena fikirkan juga. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Sebab fitnahnya Dajjal tu amat dekat dah dengan kita. Kita duduk ni zaman fatan, zaman ujian. Maka tatkala itu kita berhati-hatilah ayat ibunda rahmatullah ta'ala. Dan saya secara individu menolak pertubuhan etis ni tadi. Dan apa yang boleh saya katakan, mereka ni tidak layak menamakan persatuan mereka dengan Persatuan Etis Malaysia. Kenapa tak boleh nama Persatuan Etis Malaysia? Sebab mereka bukan rakyat Malaysia. Dia bukan rakyat Malaysia. Kenapa saya kata dia bukan rakyat Malaysia? Kerana dia telah melanggar undang-undang tubuh bagi sebuah negara. Indonesia, ketika mana dulu kerajaannya berpecah-pecah, Indonesia pecah. Daripada Sabang sampai Merauke. Sabang utara Aceh, Merauke kat selatan Papua Guinea. Tiap-tiap ada pemerintahnya, daripada orang Aceh dengan teku-tekunya, daripada Papua Guinea, orang Floresnya, orang Maduranya, dengan orang asli yang pegang cucuk hidung, tak berseluar, tak pernah mandi. Macam mana Soekarno menjadikan mereka tu bersatu? Daripada Sabang sampai sini, dalam pidato saya ingat apa kata Soekarno, insya-Allah. Kalau jadi Hindu jangan jadi India, insya-Allah. Kalau jadi Islam jangan jadi Arab. Kalau jadi Kristian jangan jadi Yahudi. Jadilah kamu atas nama nusa bangsa sendiri, insya-Allah. Musuh bagi sebuah negara bukanlah dari luar, tetapi musuh bagi sebuah negara itu ialah rakyatnya sendiri, insya-Allah. Yang mana rakyatnya kecanduan dengan budaya luar yang dibawa masuk ke dalam negeri sendiri. Ini kata Soekarno, subhanallah taala anu. Jadilah kita berperlembagaan, berpersatuan dan juga bernusa budaya dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi apa daripada ucapan dia? Conclusionnya mereka panggil Nahdlatul Ulama, duduk sama Kiai Haji Hashim Asy'ari, tubuh satu perlembagaan yang dinamakan sebagai Pancasila. Pembentukan sebuah negara Indonesia. Dan Malaysia juga begitu. Daripada tip of Kudat di Sabah sampai Gua Kelang di Perlis. Contoh barakallahu taala anu. Pembentukan negeri Tanah Melayu. Malaysia ni 2 kali sebut hari merdeka dia. Pertama 31 Ogos, yang kedua 16 September. InsyaAllah. 2 kali. Jadi maknanya kita isytihar, orang masuk, Sabah dan Sarawak masuk dalam Malaysia, kita bagi tahu. Tapi ketika Brunei dan Singapura keluar daripada Malaysia, bila tarikh? Tabarakallah taala. Tak cakna. Tapi nak bentuk ni, dia membentuk dengan kesepakatan Durbar dan juga Majlis Ulama, sehingga terbentuklah rukun negara. Saya nak bahas pasal etis tadi. Kenapa saya kata etis tu bukan rakyat Malaysia? Sebab dia dah langgar rukun negara. Rukun negara pertama sekali apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Kalau tak percaya Tuhan, tak boleh jadi rakyat Malaysia. Kesetiaan kepada raja dan negara. Itu sebab raja diangkat sebagai ketua agama dan negara yang memiliki perlembagaan. Kalau tak taat pada perlembagaan negara dan tak setia kepada raja, tak layak jadi rakyat Malaysia. Ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Mereka ni sedang mencabul hak undang-undang dalam Malaysia. Kita ada akta dalam Malaysia, ada rang undang-undang, ada undang-undang berkanun. Daripada sekecil-kecil mahkamah rayuan sampai ke mahkamah tinggi, mahkamah syariah sampai ke mahkamah sivil. Ini semua ada undang-undang. Akhirnya kesopanan dan kesusilaan. Tak sopan mereka terhadap orang Malaysia. Dalam sembahyang, rukun 13. Mula dengan tak berdiri betul, niat, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, iktidal, sujud. Katalah dalam 13 tu kita berkenan, alah ustaz, saya rasa tak nak baca Fatihah. Meninggalkan satu rukun saja, iaitu Fatihah. Sah tak sembahyang dia? Tak sah sembahyang. Hak ni dia kata nak tubuh negeri, nak jadi rakyat, rukun dia yang 5 ni tadi. Tiba dia tak nak pakai yang satu ni, tak nak percaya pada Tuhan. Sah tak kewarganegaraan dia? Tak sah warga negara. Subhanallah. Hak tu boleh kita perambat keluar. Subhanallah. Kerana kita pandang cetek dengan masalah ni, kita kata apa? Hak mereka lah, entak mereka lah. Yang penting saya tak ada apa-apa. Subhanallah. Minta maaf panjang sikit bab yang ini sebab nak bagi cakna. Benda ni berlaku. InsyaAllah. Berlaku dalam
Malaysia. Dan inilah jihad kita. Tabarakallahu ta'ala anhu. Nanti tu sebab saya kata nama saya ni cepat nak kena panggil sebab isu-isu macam ni pergi naik pula. Kalau tak pejabat mufti Selangor, mufti Perak. Kenalah saya. Tabarakallahu ta'ala anhu. Tapi saya betul. Isu etis lebih berat daripada isu murtad. Lebih berat. Almarhum Tan Sri Datuk Sri Dr. Harusani Zakaria, mantan mufti Kerajaan Negeri Perak. Dia berjuang sampai akhir hayat, sampai meninggal dia. Isu murtad di Malaysia tak selesai. InsyaAllah. Tiba-tiba datang pula satu kelompok baru tak mengaku Tuhan, tak mengaku agama pula. Dalam Malaysia ni ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian, ada yang ikut ajaran Hindu dan Buddha. InsyaAllah. Jadi masing-masing ada kepercayaan terhadap sembahan masing-masing. InsyaAllah. Saya tak katalah Tuhan tu Allah Ta'ala aja sebab la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tapi sekurang-kurang mereka menepati piawaian rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan tadi. Satu kelompok baru ni langsung tak mau percaya Tuhan. Tu boleh kita atasi sebenarnya. Yang paling payah satu lagi golongan nama dia free thinker. Free thinker lagi sakit kepala. Semua agama betul pula. InsyaAllah. Islam betul, Kristian betul, Hindu betul, penibung betul, semua betul. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Mana-mana boleh buat. Ada satu lagi pula, apa nama dia baru sebut di tengah lepas, satu agama ni, dia ni orang yang hetero. Dia ni dia bukan tak percaya agama. Dia tak percaya agama dan dia bukan percaya agama. Tak. Maknanya dia tengah-tengah. Kalau kau boleh buktikan Tuhan tu ada, aku percaya Tuhan. Tapi kalau kau tak boleh buktikan Tuhan tu ada, aku pun tetap tak percaya Tuhan. Dia macam tu. Awang tengah-tengah. Ini masyarakat kita diuji dengan akidah ini. Tapi bila Dajjal datang, senang saja cucuk jarum Dajjal ni dengan perkataan-perkataan mereka. Wa na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah nanti kita sambung lagi nah. Sakit kepala. Afamay yamshi muqibban ala wajhihi ahda. Kali yang seterusnya kita akan bahas tentang ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Iaitu tentang bagaimana yang kita sebut hari-hari ihdinas siratal mustaqim. Kita akan sambung sila akan datang afamay yamshi muqibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ada kaitan di antara Fatihah dan Al-Mu'minin. Nanti kita akan bahas pada sila akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tak sebelum saya tangguh pengajian kita pada malam mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang bertanya. Wala tafaddal ma'jurah. Tak ada. Baik, tak ada soalan sekadar itu. Ada hajat insya-Allah dalam 10 minit lepas ni insya-Allah kita hajat untuk bacakan tahlil arwah untuk Haji Muhammad Ayyub bin Haji Muhammad Sharif, Hajjah Aisyah binti Ainul Haq, Abdullah bin Jaka, Hajjah Aisyah binti Dahlan, Ishaq bin Haji Muhammad Ayyub, Tahirah binti Haji Muhammad Ayyub, Haji Muhammad Sharif bin Asghar Ali, Hajjah Hasinah binti Imam Ali, Razina binti Muhammad Arif dan Muhammad Qahar Darwish bin Haji Muhammad Akram. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama bacakan tahlil dan doa. Moga Allah Ta'ala berikan keafian dan kelapangan dan kemakmuran bagi mereka dan diri kita insyaAllah. Tabarakallah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruhi abaina ummahatina ولجدنا ولجدتنا للمشايخنا لأستاذنا للخصوصا إلى المرحوم حجي محمد أيوب بن حجي محمد شارف القبر، للخصوصا إلى المرحوم عبد الله بن جكا في القبر، للخصوصا إلى المرحوم إسحاق بن حجي محمد أيوب في القبر، للخصوصا إلى المرحوم حجي محمد شارف بن أصغر علي في قبر، للخصوصا إلى المرحوم محمد قهار درويش بن حجي محمد أكرم في القبر، للخصوصا إلى المرحوم حجة عائشة بنت عين الحق في القبر، للخصوص إلى المرحوم حجة عائشة بنت دحلان في القبر، للخصوص إلى المرحومة طهيرة بنت حجي محمد أيوب في القبر، للخصوصا إلى المرحومة حجة حسينة بنت إمام علي في القبر، للخصوصا إلى المرحومة رزينة بنت محمد عارف في القبر. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
كل نفس ذائقة الموت وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يوم لا ينفعه ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليها نحيا عليها نموت وبها إن شاء الله تعالى نبعث رحمة للعالمين. الفاتحة للخصوص إلى المرحوم حجي محمد أيوب بن حجي محمد شريف القبور، للخصوصا إلى المرحوم عبد الله بن جكا في القبور، للخصوصا إلى المرحوم إسحاق بن حجي محمد أيوب في القبور، للخصوصا إلى المرحوم حجي محمد شريف بن أصغر علي في القبور، للخصوصا إلى المرحوم محمد قهار درويش بن محمد حجي محمد أكرم في القبور، للخصوصا إلى المرحوم حجة عائشة بنت عين الحق
في القبور خصوصا إلى المرحومة حج عائشة بنت دحلان في القبور خصوصا إلى المرحومة طاهرة بنت حج محمد أيوب في القبور خصوصا إلى المرحومة حج حسينة بنت إمام علي في القبور خصوصا إلى المرحومة رزينة بنت محمد عارف في القبور من المسلمين مسلمات مؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا يا الله يا الله يا الله بقاضي الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بالأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعزن. يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. اللهم أسه لنا لأمة محمد. اللهم أسه لنا بأمة محمد. اللهم أسه لنا بأمة محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم نور قلوبنا بنورك الهداية كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب عزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف
يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta